Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita di Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Taala. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita bicara tajuk bersuci. Kita berhenti hari itu hikmat disyariatkan bersuci, no? Muka surat yang kitab baru, muka surat 31, no? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulubihi. Amin. Hikmat disyariatkan bersuci. Kita bersuci, di sana dia ada hikmatnya. Ada kelebihan tertentu yang Islam mensyariatkan supaya bersuci. Islam mensyariatkan bersuci kerana terdapat hikmat yang banyak. Banyaklah hikmat-hikmat, antaranya yang pertama, bersuci adalah tuntutan fitrah. Kalau kita sebut sebelum ni, kalau binatang-binatang pun mereka mandi depan bersuci. Jadi malu sangatlah kalau kita makhluk yang sebaik-baik makhluk, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Kalau ayam pun mandi, burung pun mandi. Lepas tu kita cerita hak bulan sudah lalat. Lalat ni lah satu binatang
Kalau kita tengok dia tak nampak tempat lain, nampak tempat-tempat yang tak elok lah lalat ni, tambah-tambah lalat hijau. Lagi kita akan nampak dia tak hinggap lah di dan sebagainya. Tu pun kadang-kadang kita perhati lalat, lihat dia waktu persinggahan dia berhenti suatu tempat, atas pokok ke, atas kayu ke, atas apa ke dia berhenti, waktu rehat dia akan mencuci mulut dia akan mencuci tangan dia. Tak rajin perhati no. Tak rajin perhati kita. Perhati tengok lalat. Tu binatang yang kita kata binatang yang suka tempat-tempat yang najis tu pun dia membersihkan mulutnya, dia membersihkan tangannya. Tambah-tambah kita ni manusia. Fitrahnya semula jadinya manusia tu berkehendak kepada kebersihan. Pelik sangatlah. Nampak pelik janggal sangatlah. Dia tak suka kepada kebersihan. Dia tak suka. Kita akan tengoklah cara pakaian dia, cara kebersihan dia. Selalunya fitrah manusia memang itulah yang dia nak pun. Yang itulah yang dia fitrah manusia pada kebersihan, dan secara semula jadi dia tidak suka dan menjauhkan diri daripada kejijikan dan kotoran. Kita nampak kalau orang tu orang yang tak bersih, dia akan menghindarilah, sebab apabila tak bersih dia akan mainlah bermacam-macam benda busuk dan sebagainya. Suka tak kita? Kita pun tak suka. Maksudnya apa? Orang yang berakal yang tidak waras sahaja dia akan suka benda-benda yang macam tu. Tapi hakikatnya kalau akal yang sempurna, dia tidak akan rasa suka, malah dia akan merasa jijik. Contoh kita pergi kedai tengok orang tu duduk kibak roti canai berpeluh, mau makan tak kita? Tak lalu makan dah. Nak order pun pakai tak jadi dah. Tapi sebahagian daripada kita, dia tak ambil tahu langsung benda-benda tu. Dia tak ambil indah. Hang berpeluh ke, hang kuku panjang ke, hang tak bersih ke, janji sedap sudah. Tu kadang-kadang orang buat operasi di kedai-kedai makan, tengok dia sampai teruk sampai macam tu. Tu kadang-kadang persembunyilah benda-benda tu. Hakikatnya kalau kita tahu, kita tak akan makan. Bapa manusia ni tak suka kepada kejijikan, tak suka kepada kotoran. Baik. Oleh itu dia kata Islam adalah agama fitrah, maka secara semula jadi ia memerintahkan manusia supaya bersuci dan menjaga kebersihan. Jadi Islam ni agama yang fitrah, dan Islam ni sampai kita sebut dah sebelum ni, Nabi dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi menyebut kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian dari iman kita. Sebab apa? Hak luaran pun dia suruh kita jaga, hak dalaman pun dia suruh kita jaga. Bukan hanya sebelum kita nak beribadat, tambah lagi kita nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi-lagilah kita nak kena jaga. Sampai satu peringkat dia termasuk dalam syarat sah sembahyang. Dia bukan rukun sembahyang, syarat iaitu muqaddimah. Sebelum kita nak sembahyang, bersyarat nak kena bersih, nak kena suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun kotoran-kotoran seperti najis hukmi ataupun najis ain yang kita akan sebut nanti. Dia ada sana, ada yang najis ain, najis yang boleh kita tengok, dan juga najis yang tak boleh kita tengok. Maka dia termasuk dalam syarat sah sembahyang.
Tu kita nak kena jaga sungguh. Benda hak bersih ni kerana apa? Kerana di sana kalau kita tak ikut syarat ni, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana suci daripada pakaian, suci daripada badan, suci daripada tempat yang kita nak letakkan anggota ketika kita semayang. Maksudnya kalau tak ikut syarat-syarat ni, semayanglah 1000 tahun pun. Tu yang kita sebut dah sebelum ni. Nabi sebut dalam hadisnya, siapa yang datang ke rumah Allah yang di dalamnya ada majlis ilmu, lebih baik ahli ibadat buat ibadat 1000 rakaat. Ni kita mai duduk dalam majlis ilmu ni lebih baik ahli ibadat yang buat ibadat tu tak berhenti 1000 rakaat. Tak ada lah orang buat 1000 rakaat, tak mampu kita nak buat 1000 rakaat. Tapi kalau dia buat 1000 rakaat sekalipun, amalannya hak mai duduk dalam majlis ilmu ni lebih baik daripada hak 1000 rakaat. Sebab apa? Hak 1000 rakaat tu belum tentu sama ada Allah nak terima ataupun tak terima. Kerana apa? Takut ada amalan yang dia tak jaga, kerana suci daripada hadas kecil dan hadas besar, dan juga najis. Najis sama ada najis tu najis hukmi ataupun najis ain. Ini kita nak kena jaga. Kalau maksudnya tak bersih, tak suci, ada najis, menghilangkan bau, menghilangkan rasa, menghilangkan warna, masih ada pada diri seseorang, pakaian seseorang, badan seseorang, tempat orang yang nak letakkan ketika beribadat pada Allah, ketika tu dia semayang, walaupun dia semayang tu 1000 rakaat sekalipun, walaupun dia sujud seminggu sekalipun, seminggu dia sujud, tetapi semayangnya Allah Subhanahu wa taala tak terima. Letih tak kita buat ibadat? Letih sebab apa? Kerana syaratnya kita tak ikut hak ruku memang sah kita buat. Maksudnya semayang hak kita buat cukup tinggal 13 rukun ke, 14 rukun ke, 17 rukun kita buat ke, sempurna hak rukun tu sah. Hak muqaddimah syarat sebelum kita nak sempurnakan semayang kita tidak menyempurna, maka semayang ibadat kita sia-sia. Ini yang kita rasa apa rugi ya. Macam kita sebut hak sebelum ni lah, kita duk pulun hak sunat, hak wajib tak buat pun. Kan kita sebut dah hak bulan sudah keutamaan. Contohnya kita buat contoh dulu ni, contohnya sembahyang di awal waktu hukumnya sunat. Sembahyang awal waktu sunat. Sembahyang awal waktu sunat. Hukum mengqada sembahyang hukumnya wajib. Hak mana kita dahulu kadang-kadang kita mendahulukan yang sunat tinggal hak wajib. Sedangkan ada pendapat kalau ikut dengan Ibnu Hajar, sembahyang sunat meninggalkan yang wajib hukumnya haram, hukumnya berdosa. Kerana apa? Kita buat yang sunat tinggal yang wajib. Syaitan duk tipu kita macam tu, buat kelebihan. Memanglah hak kelebihan tu kita nak. Hak kita ni tak apa lah. Nak cerita ni orang yang tak qada sembahyang tu, orang yang tinggal sembahyang yang dia tak qada, hak kita main mengaji ni tak ada qada, tak ada hutang, bersilakanlah. Sembahyang awal waktu, sembahyang dalam keadaan apa? Sembahyang qabliyah, ba'diyah, buat yang sunat. Kerana apa? Kita tak ada hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi hutang dia berlambak-lambak, dia duk pulun hak sunat. Salah dah hak sunat tak salah, itu hak kelebihan. Yang kalau kita tak buat dosa dah hak sunat. Kan kita sebut hak sunat buat dapat pahala, tinggal tak berdosa pun, tetapi hak wajib tinggal berdosa. Bayangkan kita duduk dalam keadaan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk hak benda bersih ni benda yang sangat penting yang kita nak kena jaga supaya bersuci. Dia kata memerintah supaya bersuci dan menjaga kebersihan. Baik. Yang kedua, hikmat yang kedua, menjaga kemuliaan dan izzah. Menjaga kemuliaan dan izzah dengan
kemegahan. Manusia semula kepada seseorang yang bersih, suka berhimpun dan duduk bersamanya. Pada waktu yang sama, mereka bencikan kepada seseorang pengotor, menghina dan menjauhkan diri serta tidak suka duduk bersamanya. Hikmat yang kedua, menjaga kemuliaan kita sebagai seorang dia disebut dengan sebaik-baik manusia. Manusia ni maksudnya ada kemuliaan tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala angkat kita manusia ni sebagai khalifah. Apa maksudnya? Tinggilah kedudukan kita. Tambahlah pula kita pula menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah manusia tu dah mulia dah. Allah angkat dah kedudukan kita untuk jadi khalifah pula di atas muka bumi ni, memikul segala amanah-amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita pula menjadi pula umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya manusia ni, dengan kehebatan, dengan kemegahan manusia, secara semula jadi cenderung kepada seseorang yang bersih, suka sangat kepada yang bersih. Tak adalah kalau rumah kita pun suka kepada bersih, dengan rumah yang bersih, pakaian yang bersih, suka berkawan dengan orang yang bersih. Mesti itu sifat semula jadi fitrah manusia, dia akan suka benda-benda tu. Suka hak bersih, suka hak cantik dan sebagainya. Kalau kita pergi kat pasar malam ke, kat pekan hari ke, kalau orang jual mi ke, jual kotiau ke, jual bihun, dah bihun tu kita suka, itu sifat kita juga. Dah lah elok dah, tak makan rasa sedap dah. Dah orang hias buh dengan bawang, buh dengan cabai, buh dengan bawang, daun sup dan sebagainya, nampak elok dah, kita akan tertarik. Makan tak lagi mi tu, makan tak lagi kotiau bihun tu, tak makan, tapi dihias benda-benda tu kita nampak elok, nampak cantik, nampak bersih. Tapi kalau kita tengok tu dia nampak pun lain macam mau tak kita? Tak mau nampak kan, nampak kari pun berbuih dah. Dia tak mau. Automatik kita tak suka kepada benda-benda tu. Dia kata suka cenderung kepada orang yang bersih. Kalau berkawan pun berkawan orang yang bersih, dia tak suka berkawan kepada orang yang pengotok dan tak bersih. Itu sifat semula jadi manusia. Pada waktu yang sama, mereka benci kepada orang yang pengotok. Dia tak suka. Dia tak suka. Itu kemuliaan manusia. Kalau orang tu bersih, kalau dia kita pun nak buat lebih kurang, kita pun tak berani dengan dia. Di rumah kita ni kita ajak anak kita bersih. Maksudnya rumah kita susun, kita bersih dengan eloknya. Anak kita nak berkenyah pun kita tak berani. Kenapa? Kerana ayah mak dia tu suka kepada bersih. Anak pun akan terpengaruh, akan ikut kepada benda-benda yang bersih. Dia tak sukalah kepada pengotor. Menghina dan menjauhkan diri serta tidak suka duduk bersama dia. Bayangkan orang yang tak bersih ni, keadaan gigi dia macam mana? Bau macam-macam. Dengan gigi, dengan tak gosok, dengan tak mandi, dengan baju tak basuh dan sebagainya, maka badan dia, pakaian dirinya akan berbau busuk. Kita suka tak berkawan dengan dia? Kita suka tak duduk dengan dia? Tak suka. Kalau suka ni pelik sangat. Piduk sekali orang yang dalam keadaan tak bersih, bau dan sebagainya, kita akan duk sat-sat. Sat lagi kita lari, kita tak mau duk. Itu sifat kita. Bukan kita dalam keadaan Islam membenci benda tu, kita pun rasa apa? Tak suka lah. Sebab apa? Kita tak benci, bukan benci pada diri dia tu, benci kepada perbuatan bercanggah dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Contohnya bersih, dia tak bersih, melanggar dah syariat, langgar. Maka kita tak suka tu ialah tak suka perbuatan-perbuatan
yang tak menjaga kebersihan. Kita tak suka tu. Tu kita kadang kita suka seorang tu bukan kita tak suka kepada individu tu dah. Sifat-sifat dia tu, perangai-perangai dia. Contohnya kita tak suka orang sembahyang. Kenapa? Dia ni termasuk orang yang buat zalim dengan Allah, orang yang melakukan dosa terhadap Allah. Dekat dia tu kita suka, kita tak suka kepada perbuatan-perbuatan dia. Begitu jugalah dengan hak kebersihan ni, dia tak jaga kebersihan, dia pengotok dan sebagainya. Kita tak suka kepada perbuatan-perbuatan yang dia buat tu bercanggah dengan hak syariat Islam. Islam suruh dia bersih tapi dia tak bersih. Kita tak suka hak perbuatan tu. Kita tak suka perbuatan yang hak dia buat tu. Itu yang kita nak kena jaga. Oleh kerana Islam adalah agama yang sangat mengambil berat dalam menjaga kemuliaan seseorang yang beriman, mukmin dan kehebatannya, maka Islam memerintahkan supaya seseorang mukmin itu menjaga kebersihan agar menjadi orang yang mulia dan disegani di kalangan saudara. Orang akan segan kita lah. Nah, kalau kita pun lebih macam kita lah, kita ustaz ke, imam ke, kita JK ke, kalau kita piduk satu tempat, orang akan pandang kita apa? Mulia lah. Bukan kita orang kita nak suruh kita orang pandang mulia dia. Orang automatik sendirinya akan respect, orang akan hormat kita. Untuk imam main, tu ustaz main. Macam kita sebut dululah, kita pergi satu kenori, yang jemput kenori kita duk mengaji kita jugalah. Dia insya-Allah lah mungkin lah. Dia panggil DJ main sikit. Dia pun pasang dah lagu rock-rock, tak salah lah pasang muzik yang jangan sampai teruk sangat, sampai nak makan nasi pun tak boleh ni. Bukalah yang hak dengar telinga tu rasa seronok dengar telinga. Ni lagu pun lagu ye. Lagu rock. Kita pun sampai rumah kenuri, kita pun turun, bini kita kata, bang, lagu rock bang, sekejap lagi kata ustaz rock pula. Mau tak mau pipilah, ada mengaji kita mungkin lah yang pasang tu bukan dia, mungkin orang hak DJ tu dia tak beritahu lah kot. Kita pun sampai, kita pun turun, kemungkinan orang tengok kita lah kot. Kemungkinan orang tengok kita, automatik dia berubah panggilan haji pun haji lah. Panggilan haji pun haji lah. Janji ada perubahan. Jadi orang akan apa? Orang akan tengok kita rasa segan. Sama kita, kalau kita ni orang yang bersih, orang yang akhlak mulia, kalau kita ada di situ mengubah keadaan, mungkin segi percakapan yang lara, kita piduk tu jadi percakapan yang baik. Maksudnya apa? Suasana tu akan berubah. Kalau kita ni orang bersih, orang nak buat lebih kurang, orang nak pengotok dengan kita buat dah kena jaga ni. Dia ni orang yang hebat ni, orang yang bersih, orang yang dimuliakan ni, maka orang akan menghormati kita. Bukan kita nak orang hormat kita, sebab apa? Perbuatan yang kita buat yang Allah suka, yang Nabi suka, menyebabkan apa? Menyebabkan makhluk-makhluk pun suka dengan kita. Kan kita sebut hadis Nabi sebelum ni, kalau Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada seseorang, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku suka kepada si anu tu. Maka malaikat Jibril suka kepada si anu tu. Tu kalau kita buat benda yang Allah suka. Ni Allah suka bersih ni. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang taubat. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bersih. Surah Al-Baqarah ayat 22. Kepada orang yang taubat, Allah suka kepada orang yang bersih. Siapa suka? Allah suka. Apabila Allah suka, Allah akan panggil malaikat Jibril. Nabi kata, Allah beritahu malaikat Jibril, ya Jibril, aku suka kepada si anu tu. Maka malaikat Jibril menyukai orang yang ikut hak Allah sayang tu. Dan malaikat Jibril beritahu seluruh malaikat yang duduk di atas 7 petala langit itu supaya menyukai kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi rasa kepada penduduk-penduduk bumi supaya menyukai kita. Bukan kita tu nak orang suka kita dah, automatik orang tu akan
suka dekat kita sebab apa? Allah dah beritahu, sebab Nabi dah beritahu. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi rasa kepada makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ni menyukai dia. Automatik orang suka kita, orang akan hormat kita. Tu kadang-kadang kita kena jaga jugalah. Walaupun benar contohnya orang mai puji kita, orang mai puji kita, kurang-kurangnya boleh tak? Boleh, cuma kita yang kena puji ni kita kata alhamdulillah, puji balik dengan Allah. Tu kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak tutup keaiban-keaiban kita ada kadang hak luaran okey, hak dalaman ni kadang-kadang tak okey. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang nak tutup keaiban-keaiban kita, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan makhluk memuji kita. Hakikat Allah ya, mendatangkan supaya mai puji kita. Hang ni bagusnya, hang ni handsome-nya, hang ni orang kaya dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala hantar makhluk mai puji kita supaya apa? Supaya kita ni ingat bahawa kita kena puji balik. Orang yang puji itu puji balik dengan Allah. Alhamdulillah, apa yang hak saya ada ni semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingat balik hakikatnya hak dalaman tu kita tu bukan suci sangat, kita pun nak dalaman semua tak ada dosa-dosa yang kita sebut dah sebelum ni. Kullu bani Adam khata', tiap anak Adam buat dosa, tapi sekurang-kurangnya hak kita buat hak benda yang Allah suka, Allah dengan automatik benda-benda makhluk yang ada di atas muka bumi ni akan kita sampai hak kita sebut dululah, sampai disebut ada cerita sampai kasut Tok Guru pun orang simpan. Kasut Tok Guru tu hak dia pakai bola, dia dimuliakan, pakaiannya, kasutnya dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai orang kata kasut dia pun orang simpan. Kita tak mati lagi, hilang dah kasut kita. Tak ada nak mati, hilang dah kasut kita. Tapi orang yang dimuliakan Allah walaupun dia dah mati, dimuliakan. Maksudnya apa? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila-bila. Contohnya kitab-kitab yang dia baca ni, siapa ada daripada orang dulu-dulu lagi tu. Imam-imam kita dulu-dulu dimuliakan oleh Allah Taala walaupun mereka tu dah meninggal dah, tetapi kelebihan pahala-pahala berterusan sampailah hari kiamat. Sampailah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang mulia dan disegani di kalangan saudaranya. Orang akan segan, orang akan hormat. Sebab apa? Kerana kita Allah dengan Wa Ta'ala mengangkat kita tu sebut dengan darjat-darjat tu, kelebihan-kelebihan tu. Contohnya kita main dalam rumah Allah, setiap langkah kita diangkat darjat kita, setiap langkah kita diampun dosa kita, setiap langkah kita dibagi pahala. Tu darjat-darjat tu siapa yang bagi? Allah Subhanahu Wa Taala yang naikkan pangkat kita, bukan makhluk. Kalau makhluk bagi darjat itu pun kita rasa tak sangga dah, rasa seronoklah. Tetapi ni Allah Subhanahu Wa Taala naikkan darjat kita, bagi kelebihan-kelebihan pada kita. Kita cakap sikit orang dengar dah. Kita cakap sedikit pun orang dengar dah. Orang akan apa? Orang akan respect lah dekat kita. Tu selalu kalau orang sebut, kalau kita nak bagi mudah orang dengar cakap kita, dalam amalan-amalan untuk guru berita dulu, amalkan semayang malam. Amalkan semayang, terutama semayang tahajud. Semayang tahajud ni percakapan kita, ucapan kita mudah didengar oleh orang, terutamanya anak isteri kita. Kalau yang isteri yang tak mau dengar, banyak bangkit malam buat semayang tahajud. Kalau yang suami tak mau dengar cakap isteri, contohnya isteri, bang tukarlah lampu, bang duk disco tu dekat sebulan dah, duk suruh sebulan tak tukar lagi tu, duk lak lampu tu tak tukar juga, dia buat tak tahu. Amalkan bangkit malam buat semayang tahajud, insya-Allah dia suruh lagi dia buat. Sekali orang main tangga dah. Cepat bang aku. Maksudnya mulut percakapan kita tu mudah didengar. Ni kadang-kadang cakap berbuih ya. Hari-hari kita cakap dia buat tak tahu lah. Maksudnya orang tak ambil berat ucapan-ucapan kita. Maksudnya amalan-amalan kita tu lah. Dengan banyak kita bangkit malam, terutamanya semayang
Semayang tahajud ni sebelum masuk subuh boleh semayang tahajud lah sekurang-kurangnya. Tak boleh bangkit pukul 2, tak boleh bangkit pukul 3, sekurang-kurangnya sebelum masuk waktu subuh. Boleh tak? Boleh sebelum masuk waktu subuh pukul 5 ke 5:30 ke, bangkit itu lepas semayang sunat tahajud 2 rakaat. Semayang sunat tahajud 2 rakaat. Yang sunatnya semayang baca surah alam nas'al, baca alam nasrah dan sadra wada'na anka wizra. Yang kedua alam tarakah, itu sunatlah baca mana pun tak apa. Yang hak lebih, yang hak dia maksudnya hak disebut yang diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Maksudnya percakapan kita mudah didengar. Kita cakap sekali saja orang akan ingat sampai bila-bila. Ni kita cakap sampai berbuih orang buat tak tahu. Anak kita cakap buat tak tahu. Isi pun samalah. Begitu juga dengan suami kita cakap, sebulan lah lampu tu tak tukar. Bang tukarlah lampu tu. Sebulan duk begitu, duk disko macam tu. Lalah isteri yang ambil tangga pergi tukar. Isteri yang tukar juga ada suruh suami dia buat tak tahu. Amalkan bangkit malam dengan semayang tahajud. InsyaAllah ada perubahan dalam keluarga kita. InsyaAllah. Baik. Yang ketiga menjaga kesihatan. Inilah memanglah bila kita bersih, menjaga kesihatan. Kebersihan adalah faktor yang amat penting untuk menjaga manusia daripada penyakit. Kalau tak bersih, macam-macam dengan penyakit gatal, penyakit kudih dan sebagainya lah, kurat panau dan sebagainya, dia akan main lah. Disebabkan apa? Sebab kita tak jaga kebersihan. Tu Islam suruh jaga sebab tu. Bila kita tak jaga sahaja, menyebabkan mainlah penyakit-penyakit kulit dan sebagainya lah. Dengan gatalnya lah, dengan kudihnya lah, dengan kuratnya lah, dengan panau dan sebagainya, dia akan main. Sebab apa? Sebab diri kita tu ada kuman-kuman dan sebagainya. Sebab kita tak bersih. Sebab kita tak jaga kebersihan. Sebab di sana tu, yang kita di luar sana tu ada kuman-kumannya, ada najis-najis, menyebabkan benda-benda tu akan menyebabkan penyakit-penyakit kulit dan sebagainya. Kalau kita tak jaga, maka jadi macam tu lah. Dia kata akan menyebabkan penyakit yang merebak menular di kalangan manusia adalah disebabkan dengan kotoran. Kalau segi makanan pun sebablah menyebabkan sakit perut dan sebagainya, cirit-birit dan sebagainya. Ni kita nak kena jaga ni. Walaupun kita nak dengar selalu pada pihak kesihatan lah. Jadi hakikatnya Islam ni dah ajak dah lama dah. Dah segi kebersihan ni sampai termasuk yang kita sebut ni, termasuk dalam sebahagian daripada iman. Sampai termasuk yang kita sebut ni, termasuk sampai satu peringkat yang Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang taubat, suka kepada orang yang sampai Allah sukalah benda ni, benda yang sangat penting. Bukan senang nak dapat kasih sayang Allah, bukan senang nak dapat supaya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kita, tu bukan senang. Salah satu sebabnya ialah kita jagalah benda-benda ni. Apabila penyakit tuan-tuan tu kadang-kadang berlaku kerosakan di atas muka bumi oleh sebabkan kita tak ikut syariat Islam, menyebabkan benda-benda tu akan berlaku. Tu kadang awak lah jadi gatal ni. Jadi kita salah Allah Ta'ala, salah diri kita sendiri. Berlaku sesuatu benda tu hakikatnya kata Allah, fasadu fil bahri bima kasabat aidinas, kata Allah. Berlaku ni kerosakan yang ada di atas muka bumi ni disebabkan oleh tangan kita, disebabkan perbuatan kita. Bukan Allah Ta'ala yang bagi sebab kita. Contohnya berlaku musibah-musibah ni, COVID-19 ke penyakit-penyakit ni. Pada hakikatnya benda-benda tu Allah Subhanahu Ta'ala suruh kita muhasabah diri. Kadang-kadang Allah bagi tu ada asbab-asbab. Mungkin sebab-sebab di atas perbuatan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ujian bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan bala bagi orang yang ingkar kepada perintah. Dua aja lah Allah turun ni. Contoh bila berlaku kerosakan ni, berlaku penyakit-penyakit ni, kadang-kadang bagi orang beriman dia buat, tapi Allah turun. Bila Allah turun ni tak kira
Tak kira tu imam ke ustaz ke tok wali ke siapa ke, turun ujian, turun bala, semua kena. Semua kena. Tak kira orang beriman pun kena, orang yang kufur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala pun kena. Semua kena. Semua orang beriman apabila Allah Subhanahu Wa Taala turun ujian tu, Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat darjat dia lah. Kita ni untunglah dua-dua. Allah bagi nikmat, syukur. Allah bagi ujian, kita bersabar. Tu Allah datangkan sebab apa? Sebab apa? Disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala timpakan bala bagi mereka dan timpakan ujian bagi orang yang beriman. Dua-dualah ujian-ujian tu. Ujian untuk orang beriman, bala kepada orang-orang yang buat benda-benda yang bercanggah. Ini pun samalah, sebab kita tak jaga kebersihan, maka musibah-musibahnya akan timpa pada diri kita dengan berbagai penyakit macam-macam. Penyakit macam-macam, penyakit kulit macam-macam lah. Sebab apa? Sebab kita, salah satu daripada sebabnya ialah kita tak jaga kebersihan. Kita tak jaga, maka benda-benda tu akan mudahlah dihinggapi penyakit. Sebab kuman-kuman ni akan suka benda-benda yang tak elok ni. Dia akan mudah hidup pada tempat-tempat yang bernajis dan sebagainya. Dia mudah hidup lah. Jadi kita nak hapus benda-benda tu, maka kita bersihkan. Contohnya hak kata COVID-19 ni lah, dengan kita membasuh tangan, dengan kita menutup mulut, dengan kita ada penjara. Ini nak kena jaga. Anak kena jaga sebagai apa? Sebagai usaha, sebagai syariat. Tu kadang-kadang orang kata, "Buatlah sembahyang pun jarang-jarang." Kan perintahkan kita buat ibadat ni. Jauh daripada hak kita jarak ni juga, hak kita pakai penutup muka juga, kita basuh juga sangat juga, syariat daripada agama kita juga. Dia suruh kita jaga benda tu. Dia suruh jaga benda. Kenapa? Sebab penyakit-penyakit yang ni penyakit yang kena jaga dengan jaga kebersihan, dengan membasuh tangan, dengan menutup mulut dan sebagainya. Ini hak Islam aja, bukan kata hak kita buat ni saja-saja ni kita basuh. Maksudnya apa? Hak benda yang kita buat juga adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kadang-kadang orang duk bertikai juga ni. Awaklah sembahyang nak kena jarak dan sebagainya. Sedangkan ulama-ulama dah bahas dah lama dah. Benda-benda ni, maka kita buat macam ni juga adalah syariat Islam juga. Sebab apa? Berlaku macam ni ada sebab, ada cara-caranya. Berlaku macam ni, macam ni buat. Contoh yang kita esok berlaku, contohnya kita akan jumpa tajuk sembahyang dalam keadaan tak aman. Bukan sembahyang macam kita. Sembahyang pun tak menghadap kiblat dah. Sembahyang pun dalam keadaan tak ada sah macam kita dah. Sembahyang pula ada pergerakan. Ikut keadaan ketika tu. Sebab apa dibenarkan sembahyang macam tu? Sebab ketika tu sembahyang dalam keadaan apa? Tak aman. Tengah duk dekat nak perang, ataupun dalam keadaan duk perang dah. Perang ni duk tonteng perang. Tapi sembahyang Nabi ajak sembahyang secara berjemaah sampai peringkat tu. Sembahyang duk pegang pedang, duk pegang senapang pun sembahyang Nabi ajak. Sembahyang keadaan macam mana? Sembahyang dalam keadaan berjemaah sampai peringkat tu. Kita tak ada perang lagi. Tak sembahyang jemaah dah kita. Maksudnya apa? Sampai ada peringkat, ada cara. Ketika tu sembahyang tak sama macam sembahyang kita. Tak sama macam sembahyang kita. Sebab apa? Keadaan dia ketika tu keadaan yang tak aman, dalam keadaan berperang. Sama kita pun lah, dah keadaan kita ni keadaan darurat. Kalau kita sembahyang dalam keadaan harapan-harapan, menyebabkan apa? Ada jangkitan. Maka Islam di sana ada syariat. Dia juga kita buat juga adalah sunnah Nabi. Walaupun kita dengar macam-macam lah, kita dengar orang duk kata macam-macam, boleh kata lah, tapi kita ni hak kita buat juga adalah syariat. Sebab apa? Islam suruh kita jaga macam tu. Kalau kita tak jaga, maka berlakulah demikian dengan jangkitan-jangkitan dan sebagainya. Sebab apa? Kita sendiri tu disebut, jangan kamu campurkan kamu ke lembah kebinasaan. Kita tahu dah, dengan kita sentuh, dengan kita tak tutup mulut, dengan dalam keadaan kita tak basuh tangan, menyebabkan apa? Menyebabkan akan menyakit. Jangan kita pergi campur lah. Contohnya ada usaha kita lah.
kena ada usaha kita untuk nak menghindar penyakit tu. Contohnya di situ tu ada rimau, jangan duk pilah jalan lain. Suatu ketika di zaman Sayyidina Umar berlaku penyakit yang berjangkit, penyakit taum. Ketika nak pi tempat tu, maksudnya ada penyakit, Sayyidina Umar larang sahabat-sahabat jangan pi. Kenapa? Kenapa di sana ada penyakit? Maka sahabatnya, adakah kita nak lari daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan penyakit ni Allah yang tentu. Kalau tempat tu ada penyakit, kalau kita pi, kalau Allah Taala tak izinkan, kena tak? Tak kena lah kalau Allah tak izin. Memanglah tak, kalau kita pi tu kalau Allah tak izin, tak kena benda tu walaupun di situ ada penyakit. Maka Sayyidina Umar kata kita lari daripada ketentuan yang tak baik kepada ketentuan yang baik. Lari pada tempat tak baik kepada tempat yang baik. Ke tempat tu ada rimau, kita pilih tempat lain. Di Pekan Membulas tu ada rimau, dia kata ada rimau 2-3 ekor, pilih Pekan Sungai Karangan. Kita pergi mana sungguh. Di situ orang cerita siap dah ada rimau 2-3 ekor di situ tu. Kita jangan pilah tempat lain. Kita usaha dulu. Tapi dah usaha juga pergi Sungai Karangan, ngap dengan rimau Sungai Karangan. Itu tak boleh kata apa lah. Kita dah usaha dah, tapi nak berlaku juga, nak buat macam mana dah. Kita buh brek, kita buh minyak brek, buh tukar semua okey dah. Nak jadi juga nak buat macam mana, usaha dah. Kita usaha dah. Itu nak buat macam mana, itu dah disebut dengan ketentuan dah. Tu nak buat macam mana dah. Tetapi kalau kita tahu benda tu, kita sendiri. Contohnya lori trailer duk main laju, kita pun tak apa. Kalau Allah tak tu mati, tak mati, pergi tengok. Sebab apa? Berlaku kerosakan, disebabkan oleh apa? Sebab tangan kita, Allah pun dah beritahu. Baik. Kita boleh habis sikit ni. Sikit lah. Membersih badan, membasuh muka, 2 tangan, hidung dan 2 kaki. Anggota-anggota yang sentiasa terdedah kepada kotoran beberapa kali setiap hari menjadi badan kita terpelihara daripada penyakit. Kita orang Islam ni alhamdulillah lah. Kita ni tuan-tuan, kita ni hari-hari kita duk jaga bersih ni. Dengan basuh muka, dengan basuh tangan. Lepas tu kita buat pula yang sunat-sunat dengan berkomor, dengan bersugi, dengan masuk air dalam hidung, dengan membasuh tangan, membasuh jari, membasuh kaki. Tak tahulah kalau kita ikut ni memang kita memang bersih sungguhlah kita masa. Berapa kali? 5 kali tu Nabi kita sebut dah hadis sebelum ni. Nabi kata di hadapan rumah kamu tu ada sebatang sungai. Kamu mandi sehari 5 kali, ada dah kotoran? Nabi tanya dekat sahabat-sahabat di zaman Nabi, mana ada air? Mana ada air? Zaman Nabi ada pun untuk kadang-kadang ni tak cukup untuk berwuduk, untuk minum saja. Untuk minum tak ada air. Maka Nabi beritahu dekat sahabat-sahabat, di hadapan rumah kamu tu ada sebatang sungai. Kalau mereka cerita batang sungai kan, tu dalam ayat Quran banyak kan disebut masuk syurga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Seronoklah bagi orang Arab. Kalau kita ni sungai tak rasa mana sangatlah. Maksudnya pula syurga tu. Boleh nak bayangkan orang Arab di ketika tu kalau kata ada sungai di bawah-bawah tu yang mengalir di bawah tu, seronok sungguh dengan taman-taman. Mana ada taman-taman padang pasir. Kalau cerita kita lain tapi apa yang dibayang bukan macam tu syurga tu. Sama jugalah Nabi beritahu di hadapan rumah kamu tu ada sebatang sungai. Kamu mandi sehari 5 kali. Ada tak kotoran? Tak ada. Umpama kita macam itulah, kita berwuduk, kita semayang seolah-olah kita dengan Allah ni tak ada dosa, bersih luaran, bersih luar dalaman. Tu kita lepas kita berwuduk kita kata apa? Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang taubat, jadikan aku orang yang bersih sungguh, bersih hak dalaman luar. Itu yang kita nak tu. Tu kita yang semayang insya-Allah dia cuci habis dia cuci habis, telinga pun dia cuci. Kita kalau cinta hak kita ni, kalau hak telinga hak berkomor-komor kita sunat, tapi kalau Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, depa tu wajib bagi depa. Melalukan tangan pada anggota bagi Imam Malik wajib ni, contohnya menggosok-gosok, kita sunat gosok-gosok tu. Walaupun bagaimanapun kita buat juga yang tu walaupun tak wajib, tapi kita Imam Syafi'i ni
kita buat juga walaupun sunat. Menyempurnakan hak wuduk kita, hak iman-iman wajib kita jadi sunat. Kita buat, jangan kita tinggal. Sebab apa? Kita duk buat benda tu, kita membersih muka kita, duk bersih tangan kita, duk bersih kaki kita, duk bersih telinga kita, duk bersih mulut kita, hidung kita dan sebagainya. Kita tiap-tiap hari kita bersih. Maksudnya insya-Allah terhindar kotoran-kotoran. InsyaAllah 5 kali tu. Tu pula dalam keadaan apa? 5 kali kita buat. Dan kita pula disunatkan. Sebab apa? Ada mazhab lain. Satu wuduk untuk satu sembahyang. Kena wuduk lain, kita kena wuduk lain pula. Walaupun tak batal. Tapi kita bagi Imam Syafi'i, sunat memperbaharui wuduk. Ni wuduk ada-ada. Sampai jemaah lagi wuduk lagi. Sunat lagi berwuduk. Sunat lagi. Bayangkan berapa kali kita wuduk. Lebih di berapa kali wuduk. Saat wuduk. Saat nak bayang wuduk. Saat nak sembahyang wuduk. Sunat pula. Walaupun kita ada wuduk, sunat pula kita berwuduk. Kita suci, dia kata sebanyak. Dia kata anggota sentiasa dedah dengan kotoran lah, dengan muka, dengan hidung lah. Tu muka kita pun ada hidung kita ada bulu hidung, dapat menapis kotoran-kotoran. Mata kita dengan ada bulu mata dan sebagainya. Menutup tu, bila kita berwuduk tu, kita basuh masuk ayat dalam hidung, berkomor-komor, basuh telinga, membersihkan segala-galanya. Kalau kita mandi hadas besar pun sama dah. Segala tempat-tempat yang sulit kita suci, termasuklah pusat kita pun suci. Bayangkan kalau pusat agak dah cuci lah. Pakai tak cuci sampai hitam lah pusatnya. Kita insya-Allah orang Islam, sampai Islam ajar kita, sampai dalam pusat pun dia suruh kita cuci. Tak ada, maksudnya tempat-tempat yang sulit dia suruh nanti kita akan jumpa ni, iaitu sunat ketika mandi wajib. Sunat ketika manusia itu pun meletakkan air pada tangan kiri, membasuh kemaluan tempat-tempat yang sulit, membasuh pusat, bawah kuku. Dia harapkan nak bersih ni bukan hanya benda hak luarannya, tempat-tempat yang sulit juga Islam suruh kita bersih. Nak bab kata bersih sungguh lah kita ni. Kalau kita ikut betul-betul, insya-Allah lah sihat sungguh lah. Susah nak hinggapi penyakit. Sebab apa? Kita dah ikut dah syariat Islam dah ajak dah cara kita nak bersih. Baik. Dia 8 kali setiap hari menjadi badan sentiasa pelihara dan daripada penyakit. Yang terakhir dia kata yang keempat, berdiri di hadapan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Hikmat yang keempat, berdiri di hadapan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Hak mula nak berdiri tu, Allah nak terima tak terima, tengok yang tu dulu. Belum kita nak kita Allahu Akbar tu, pastikan dulu ni kita bersih tak bersih. Bersih nak kena dua lah. Kalau segi hak kita mengaji ni bersih hak luaran. Segi atas bersih hak dalaman. Hak luaran bersih tak ada juga, luar bersih. Tetapi hak dalaman ada sifat-sifat mazmumah, dua-dua bersih. Tu kita hak fiqh ni, kalau sembahyang ikut ruku-ruku semua sah dah. Tapi hak sesau kadang-kadang tak terima lagi. Macam kita lah hak ada ibadat kita buat, kita sembahyang, orang kita awam ni nak syurga, nak pahala. Kalau orang mengaji ilmu tasawuf, kita ni macam budak-budak, nak kena ada upah, tak ada upah tak buat. Hanya kita nak pi kedai, dek, pi kedai dek, ayah bagi RM2. Mau laju, cuba bagi RM5 mau tak? Anak kita bagi RM11. Mau gedik orang budak-budak biar rumah kita sampul surat. Dia kata mesti ni RM1 cik ni. Dia kata sampul tu RM1. Dia nak pergi nampak bagi tak nampak RM2. RM1 pun dia pun tak mau dah. RM1 pun dia pun tak mau dah. Kita macam tu buat sembahyang ni nak pahala boleh kita fiqh boleh dah kita ni. Kita ni ada nak upah, kita macam budak-budak lah, nak upah, nak syurga, boleh tak? Bukan tak boleh lah. Tapi bagi mereka hak mengaji ilmu tasawuf, peringkat mereka hak peringkat apa? Keikhlasan mereka, ikhlas. Contohnya kita kata, kalau Allah tak janji dengan pahala, dengan syurga, kita nak sembahyang ke tak? Tak ada syurga, tak ada pahala, mau sembahyang?
Tak lah kot no. Kalau Allah SWT tak wajib semayang subuh, agak-agak semayang tak subuh? Tak semayang. Kalau tak semayang subuh tak wajib. Semayang zuhur tak wajib. Pakai tak buat. Kenapa kita buat? Sebab Allah wajib. Sebab wajib kita. Bagi mereka wajib kata wajib dia kata ikhlas. Kerana Allah Ta'ala tak apalah itu, maka mereka pakan tinggi hak kita ni. Peringkat tu lah. Peringkat awam-awam. Nak dapat pahala. Apa? Yang pahala syurga tu juga. Siapa yang janji? Allah yang janji. Boleh lah. Boleh. Tak ada orang yang boleh bagi pahala. Ada orang boleh bagi pahala. Di dunia ada orang boleh bagi pahala tak? Tak boleh. Allah ada orang boleh bagi syurga tak? Tak boleh. Tapi kita orang awam tak apalah. Kita buat. Kenapa? Sebab hak janji hak kita harap pun Allah yang janji. Orang yang taat perintah Allah, orang yang taat perintah Rasul, nescaya kami masukkan mereka ke dalam syurga. Kan Allah janji. Buat tak apa. Jangan duk salah pula hak kita katalah. Sama ibadat ni pun, kalau hak luaran bersih ibadat sah dah. Tapi hak dalaman itu dengan Allah. Kita tengok kita semua sembahyang ni okey dah. Kalau dia mati Islam dah tu. Kena urus jenazah dia. Tapi haji si Allah Taala kita tahu tak? Kita pun tak tahu. Tu dalaman kita kena bersih jugalah. Sebelum kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih luaran. Lepas tu dua-dua kena bersih. Hak Islam, hak luaran. Hak Islam, hak luar. Hak Islam ni atas dunia Islam. Masuk dalam kubur sembahyang tak? Sembahyang tak dah. Puasa dah dah. Zakat dah dah. Haji dah dah. Hak Islam ni hak kita pelaksanaan atas dunia. Masuk alam barzakh tak ada dah hak Islam. Hak masuk dalam alam barzakh hak apa? Hak iman. Dia akan tanya kita, ma rabbuka? Maha rabbuka. Siapakah Tuhan kamu? Dia masuk yang tu hak luaran, hak dunia, hak Islam. Nak kena buat. Hak ikhlas tak ikhlas tu nombor 2, nombor 3 lah kita kena buat juga ustaz. Saya melalu tabung rasa macam tak ikhlas tak mau bagi, nanti tunggu ikhlas agak bila nak ikhlas. Lalu tabung senyum dah lah, kan Nabi kata senyum pun sedekah juga. Pakai tak bagi. Saya tak rasa ikhlas. Atau bila tu nak ikhlas nak bagi, nak pun nak tabung rasa tak ikhlas. Dan kita kata macam tu, bagi tak ikhlas pun bagi. Bagi sehingga kita jadi ikhlas. Bagilah sehingga ikhlas. Nantilah aku tua-tua esok aku nak pergi lah mengaji, nak pergi semayang. Jadi kita kata tu, aku nak main mengaji, aku nak main masjid sehingga aku jadi tua. Kalau nak tunggu ikhlas baru nak semayang, pakai tak semayang. Tunggu ikhlas baru nak sedekah, pakai tak sedekah. Memanglah sebagai apa? Sebagai hati sifat manusia tu Allah kata sifat bakhil, kena mujahadah, kena lawan dia lah. Kena lawan dia, nak tunggu ikhlas dulu, nak tunggu apa? Nak kena pandai baru nak sembahyang tak boleh. Nak kena buat. Pada masa sama kita nak kena mujahadah. Tu kita kena ada ilmu tasawuf juga kena belajar. Baik. Iaitu nak berhadapan dengan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Ini kerana dalam sembahyang manusia bercakap dengan Tuhannya dan bernajat kepadanya. Oleh itu selayak dan sepatutnya dia dalam keadaan suci zahir dan batin. Hak batin pun kena suci. Allah tahu belakang, luar pun Allah tahu, dalaman pun Allah tahu. Tengok kita sembahyang Allahu Akbar tu, mula-mula kita nak kena agung Allah. Tak mau ingat ni bukan kerana lain, kerana Allah, bukan kerana makhluk. Kerana makhluk tak boleh bagi apa-apa. Itu kita nak kena suci dua-dua kita tu, yang luaran dan juga yang batin. Bersih hati dengan jaga badan kerana Allah, kerana Allah Ta'ala. Kasih kepada orang yang suka bertaubat dan sentiasa bersih. Jadi kita ingat kita sampai tentu dulu. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk air yang boleh berbuat bersuci. Lepas ni kita akan masuk bahagian-bahagian suci lah. Maksudnya air yang boleh suci ni dia akan masuk tajuk baru ni. Yang tajuk baru iaitu bahagian-bahagian air. Bahagian yang itu air yang boleh bersuci. Jumpalah kita bersuci ni ada ayat-ayat yang boleh bersuci,
ada ayat yang tak boleh suci. Maksudnya yang boleh lah. Yang kita akan jumpa dua ayat jadi yang boleh, ayat mutlak dengan ayat musyammas. Semua ayat musyammas ni hukumnya makruh. Boleh suci tapi hukum makruh. Tentu tak ada ayat dalam bekas yang ditempa seperti tonrang ke besi tembaga ke dia jemur tu boleh guna tak? Boleh guna tapi hukumnya makruh. Kalau tak ada ayat lah, tapi selalunya kita guna ayat mutlak untuk kita bersihkan. Insya-Allah kita akan bincang pada bulan ni juga insya-Allah. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.